Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, saya Cikgu Nur Hafizan binti Abdul Wahab daripada SMK Air Merah Kulim Kedah. Saya merupakan seorang guru cemerlang fizik dan pada hari ini saya ingin berkongsi kepada semua tentang satu teknik inovasi yang saya gunakan di dalam bilik darjah saya. Okey, kita tengok dulu sebelum saya meneruskan tentang inovasi teknik yang saya gunakan dalam bilik darjah fizik saya. Sebelum tu kita berkenalan dulu, sinopsis. Bagaimana, kenapa saya memilih untuk membuat inovasi ini. Okey, seperti yang kita tahu, fizik merupakan salah satu mata pelajaran elektif yang perlu diambil oleh murid aliran STEM di sekolah menengah atas. Fizik merupakan satu mata pelajaran yang sangat penting jika murid itu bercita-cita untuk menjadi jurutera, accountant, apa saja bidang yang berkaitan dengan teknologi, sains, matematik, maka fizik perlu dititik beratkan. Namun, seperti yang kita tahu, fizik adalah sukar. Selalunya murid akan kata sukar. Okay? Tapi kita tengok, teknik lukisan one way and two way arrow merupakan satu inovasi baharu di mana saya berharap murid-murid dapat memahami konsep asas untuk melukis medan lastik di dalam tajuk elektromagnet dan juga untuk menentukan arah daya tolakan dengan lebih mudah dan berkesan. Okey, jadi inovasi ini juga saya tidak ada kit, okey, kerana ini adalah teknik. Tetapi inovasi ini mengimplementasikan strategi pembelajaran yang menggunakan deria visualisasi dan kinestetik yang berpusatkan murid. Okey, kita tahu bila visualisasi maksudnya murid perlu melihat. Bila murid melihat, maka murid akan mudah ingat. Dan juga murid perlu ada gerakan kinestetik, melukis. Maka murid akan lebih mudah ingat dan akan diaplikasi di dalam peperiksaan. Okey, jadi mungkin semua orang tertanya-tanya, apa itu medan lastik? Adakah dia lastik seperti permainan lastik di kampung-kampung? Okey, dalam fizik, terutama dalam tajuk elektromagnet, medan lastik bukanlah seperti permainan di kampung. Okey, ini adalah lukisan medan lastik di mana terdapat dua magnet kekal, utara, selatan, dan di tengah-tengah itu ada konduktor pembawa arus. Jadi murid perlu melukis. Dan ini adalah lukisan daripada buku teks. Kalau kita tengok sendiri pun, orang yang tak pernah belajar fizik, okey, ataupun yang belajar fizik, mungkin murid yang kategori lemah, sederhana dan cemerlang sekalipun akan rasa susahnya cikgu nak lukis. Banyak betul garis-garisnya, apa benda, simbol ke atas, ke bawah. Okey, jadi inilah yang saya nak bantu murid-murid. Okey, jadi objektif inovasi saya pada hari ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kemahiran melukis medan lastik oleh murid melalui teknik one way and two way arrow. Okey, dan yang kedua, apabila murid dah boleh gunakan teknik one way and two way arrow, kita tahu murid pasti akan dapat menentukan arah daya tolakan dalam medan lastik elektromagnet. Okey, jadi di sini saya daripada SMK Air Merah tadi seperti yang saya bagi tahu, maka kumpulan sasaran saya semestinya lah anak murid saya sendiri. Saya telah cuba dan uji teknik ini kepada murid saya sendiri di mana 25 orang murid dari kelas 5 Sains 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Merah Kulim Kedah. Okay, jadi 25 orang murid ni terdiri daripada pelajar cemerlang, sederhana dan juga lemah. Okay, walaupun dia kumpulan yang bercampur-campur. Okay, jadi seterusnya, sebelum kita tengok lagi inovasi ni macam mana, okay, seperti yang saya maklumkan tadi, fizik adalah subjek yang abstrak, kompleks untuk difahami dalam masa yang singkat. Bayangkan, 2 tahun pembelajaran tingkatan 4 dan 5, murid perlu menguasai 13 bab fizik. Tambah-tambah sekarang ada bab baru iaitu fizik kuantum. Elektromagnet ni sebelum ini dah merupakan topik killer. Jadi bila topik killer, murid tak faham, dia akan terus down dan dia tak nak dah belajar fizik. So semua murid akan kata, cikgu fizik tu susah lah, macam mana cikgu ajar fizik? Jadi kita cuba bagi murid dapat asas dahulu. So bila asas tu dia yakin, insyaAllah saya rasa mana-mana cikgu juga akan berjaya bantu murid untuk tingkatkan kepada peringkat yang lebih tinggi. Okey, jadi pengalaman saya sendiri sebagai seorang guru fizik lebih daripada 15 tahun
apabila saya tengok murid menjawab soalan peperiksaan, okey, di mana kalau ada soalan tajuk keelektromagnetan khususnya umumnya, dan kalau keluarlah topik daya ke atas konduktor berarus, maka kebiasaannya jawapannya adalah kosong. Murid akan meninggalkan terus sebab murid kata, alah cikgu, 2 markah je, 3 markah je. Okey, tetapi sebenarnya itu adalah satu kerugian kerana soalan ini akan keluar di kertas 1 dan juga kertas 2 SPM. Maka kalau hilang di sana 2, hilang di sini 3, hilang di sana 3, maka bagaimana murid nak mencapai grade A+ di dalam SPM? Okey, baik. Okey, seterusnya, selain daripada ini yang seperti saya maklum tadi, murid akan banyak meninggalkan ataupun dia main lukis saja. Jadi saya akan tunjukkan contoh sebentar lagi. Okey. Jadi selain daripada saya melihat keputusan analisis dokumen daripada kertas peperiksaan pertengahan tahun murid ni pada tahun lepas jadi didapati saya juga telah buat ujian pra dan didapati bila saya bagi lukisan sahaja yang kosong, tidak ada soalan yang panjang, saya kata kita lukis sahaja medan lastik yang paling mudah, simple. Tapi masih tidak ada yang dapat skor penuh untuk melukis medan lastik. Okey? Kalau dia boleh lukis sekalipun, tapi tak ada arah daya tolakan yang akan yang perlu ditunjukkan dalam konduktor, terutamanya bila saya beri dalam situasi yang berbeza. Dalam buku teks ada menunjukkan satu contoh sahaja. Sedangkan bila saya ubah slide, saya tambah kepada 8 situasi berbeza, maka yang satu itu mungkin murid boleh jawab sebab dia rujuk buku teks dan dia akan gunakan apa yang dia nampak dalam buku teks disalin. Tapi kalau dia faham bagaimana teknik untuk melukis sebenarnya, insyaAllah ke-8 situasi itu akan berjaya dilukis dan dapat arah daya tolakan. Okey, inilah yang tadi saya kata jawapan murid tidak lengkap. Kalau kita boleh lihat pada rajah di skrin, okey, kita nampak murid bila nampak utara selatan dia buat garisan utara selatan. Okey, seperti plus utara pergi selatan. Plus PLUS tu utara selatan. So murid akan ingat dia garis saja. Tetapi tidak ada tanda anak panah. Tidak ada arah daya tolakan. Maka tulislah 10 garisan sekalipun, murid tetap akan dapat kosong. Okey? Manakala murid yang ini pula, kalau kita tengok, tidak ada daya tolakan. Dia ada 5 garisan medan magnet daripada utara ke selatan, tapi satu sahaja yang dilukis. Maka ini tidak dapat diterima dalam jawapan sebenar. Okey? Selain daripada kita melihat ujian pra dan kertas peperiksaan, saya sebelum buat inovasi ni, saya cuba kita buat temu bual bersama murid. Okey, di mana saya temu bual 5 murid, tapi di sini saya hanya paparkan 2 sahaja. Okey, yang calon pertama itu dia kata, ya cikgu, memang kita dah belajar elektromagnet masa tingkatan 1, 2, 3. Tapi saya cuma ingat elektromagnet tu yang magnet sementara je. Okey, saya tak tahu pun apa yang nak kait dengan yang belajar dulu tingkatan 1, 2, 3 dengan subtopik medan lastik. Okey, nampaknya ini calon cemerlang yang pertama. Manakala yang kedua, ini adalah calon lemah. Calon lemah jawapan dia bila kita tanya, kenapa tak boleh jawab ni, medan lastik ni tak boleh lukis, lukisan pun tak boleh. Cikgu, walaupun cikgu dah ajar banyak, cikgu dah sampaikan ilmu dalam kelas banyak. Banyak sangat cikgu petua dalam tajuk elektromagnet ni sendiri. Cikgu kata ada petua genggam tangan kanan. Cikgu kata ada petua tangan kiri Fleming, petua tangan kanan Fleming. Tertukar habis cikgu, lepas tu dah boleh lupa. Okey, jadi bila saya melihat semua ini, jadi saya berfikir sebagai seorang guru bagaimana kita nak menangani masalah tersebut. Jadi inilah yang saya akan kongsikan pada hari ini, iaitu untuk meningkatkan kemahiran melukis medan lastik menggunakan one way and two way arrow secara hands-on. Okey, jadi selain daripada dalam buku teks ada paparan gambar terus untuk mendapatkan medan lastik, tapi inovasi saya ini adalah satu alternatif baharu untuk murid-murid dan guru-guru di luar sana gunakan untuk mengajar cara mudah melukis medan lastik. Okey, jadi apabila murid dah berjaya memahami
konsep dan teknik dalam one way and two way arrow, insyaAllah masa akan dijimatkan untuk kita terus ke tajuk yang seterusnya. Okey, jadi bahan yang digunakan dalam inovasi ini sangatlah berkos rendah kerana saya hanya memerlukan 2 keping kertas putih yang kita boleh cetak 2 helai. Okey, helai A dan B saya akan tunjuk sebentar lagi. Kemudian kita ambillah pen berwarna. Contoh dalam kelas cikgu ada pen merah, pen biru. Okey, jadi kita gunting dan juga pita pelekat. Okey, kertas tadi helaian A, B tu apa? Okay, kalau kita tengok helaian A adalah ada 2 simbol dot X. Okay, dan helaian B tu dah macam jalan, lepas tu ada bulat-bulat round box di tengah. Jadi itulah helaian yang diberi kepada murid. Okey, secara dia nak guna, kita bagilah, bekalkan, kita sebagai guru bekalkan 2 keping bekas bercetak ni, kita perlu berwarna sebab ingat tadi kita nak guna kaedah kinestatik dan visualisasi. Okey, ini adalah helaian A dan B tadi. Okey, langkah kedua, kita minta murid buat aktiviti kinestatik iaitu guntingkan gambar yang ada pada helaian B dan susunkan ke atas helaian A mengikut situasi medan magnet. Maksudnya, kalau kata utara selatan, yang ada anak panah tu terus point daripada utara ke selatan dan sebaliknya lah. Okey, ini adalah contoh bahan soalan yang saya berikan pada murid dan di bahagian paling kanan itu adalah contoh rajah yang diberi dalam buku teks. Okey, jadi kalau kita tengok tadi ada dot, ada X. So apakah dot dan X itu? Sebenarnya itu adalah arah arus pengalih masuk ke dalam satah. Okey, di mana sebenarnya kalau dalam buku teks murid diajar menggunakan petua genggam tangan kanan. Best macam ni. So bila best arus naik daripada bawah naik ke atas, maka kita kata arus mengalir ke dalam satah. Jadi jari kita yang 4 ini nampak seperti arah lawan jam. So, murid akan melukis arah anak panah tu lawan jam. Okay? Manakala yang X itu, ialah saya selalu bagi tahu murid macam tak best. So, bila tak best, arus tu daripada atas turun ke bawah, maka dia akan jadi ikut arah jam. Okey, bila murid dah faham konsep itu yang diajar dalam buku teks, maka dengan mudahlah dia akan meletakkan simbol anak panah yang digunting pada helaian B tadi pada helaian A. Dan di akhirnya, saya akan meminta murid menandakan dengan pen berwarna biru untuk kawasan yang ada two arrow. Okay, kalau kita tengok di bahagian bawah, bulatan tu ada warna kuning, arrow dia ke kiri. Manakala yang jalan utama di bawah tu, arrow-nya ke kanan. Maka di situ ada 2 arrow. Okay, jadi kita tengok murid melukis seperti yang saya maklumkan tadi. Dan apa tanda one arrow, two arrow tadi tu sebenarnya? Murid kena ingat kalau one arrow tiada daya tolakan, maka tak boleh lukis darah daya tolakan dekat situ. Tetapi kalau kawasan yang ada two way arrow, dekat situ akan ada daya tolakan, maka murid kena tulis arah daya tolakan yang berwarna merah itu ke arah yang sebetulnya. Jadi kalau murid yang dah cekap, dia akan semak jawapan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okay, petua tangan kiri Fleming dia akan gunalah apa yang ikut belajar dalam buku teks. Okey, jadi akhirnya saya nampaklah dalam kelas saya teknik one way, two way, ni berkesanlah, tercapailah objektif tadi. Tapi bagaimana saya semak sebenarnya? Okey, takkan saya syok sendiri. Saya buat, saya kata murid berjaya. Okey, jadi saya buat sekali lagi ujian pasca kepada 25 orang murid tadi. Didapati perbezaan skor ujian pra dan paskanya begitu berbezalah sebab murid dia dah dapat skill. Okey, selain daripada ujian pra ni, saya juga tanya secara lisan. Saya minta murid terangkan kembali apa maksud yang one way tadi, apa maksud two way tadi. Okey, jadi kita tengok juga perbandingan skor purata murid pun. Kalau masa ujian pra, daripada 8 situasi tadi yang membawa 35 markah, murid hanya mendapat 5.68. Tetapi bila kita dah bagi teknik inovasi
one way, two way arrow, maka murid telah meningkat ujian dalam markah ujian pasca menjadi 27.52 daripada 35 markah. So alhamdulillah lah kita nampak satu peningkatan bagi murid saya, tapi kita tidak tahu bagi murid lain. So jom cikgu kita cuba sama-sama. Okey, jadi untuk penambahbaikan, saya berfikir mungkin nak gunting-gunting ni kalau ke depan mungkin susah. Tapi kita boleh cuba buat kit ni dalam bentuk 3 dimensi menggunakan cetakan 3D. So insyaAllah yang ni akan dibuat selepas ni lah, menyusun. Okay? Namun kita tengok juga potensi untuk disebarluas. Jadi setakat ini, teknik ini saya hanya sebarluas kepada rakan-rakan guru fizik di sekolah saya dan juga rakan-rakan guru fizik yang berada dalam channel Telegram bimbingan saya. Okay? Jadi sekiranya cikgu berminat untuk mempelajari juga tentang teknik one way and two way arrow, cikgu boleh search sahaja YouTube saya, Cikgu Nora Hafizan. Okay, so sekian saja daripada saya. Terima kasih.